السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah SWT dalam ayat ke-97 dari surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, sesiapa yang menjadi musuh kepada Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan di atas hatimu, ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang pernah ada sebelum itu dan membawa hidayah dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya dan Jibril serta Mikail, maka sesungguhnya Allah SWT itu musuh kepada orang-orang yang kafir. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini masih lagi kisah yang ditujukan kepada Bani Israel, iaitu Yahudi secara khusus. Itulah golongan ini menjadikan pelbagai alasan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka dalam satu riwayat daripada Qatadah, Mujahid, As-Suddi, Ikrimah dan lain-lain, bahawa segolongan Yahudi pernah berkata kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, datang kepada Sayyidina Umar lalu berkata kepada Sayyidina Umar, kami tidak mahu beriman kepada Jibril kerana Jibril ini datang memberitahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang mereka tak beriman dengannya, Nabi itu, berbagai rahsia tentang nenek moyang kami. Sementara Mikail pula adalah yang membawa kesuburan, hujan, kebaikan, rahmat Allah, tapi Jibril ni tak boleh. Seolah-olah begitulah mereka berkata kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada mereka, cuba ulang balik semula kata-kata kamu. Maka berkatalah mereka, kami tak beriman dengan Jibril, tapi kami beriman dengan Mikail. Kerana Mikail ni dari sudut tugasannya yang kita pelajari, pembawa rezeki, sedangkan Jibril membawa wahyu. Jadi bila wahyu ni banyaklah benda yang bercanggah dengan kepentingan seseorang itu. Boleh pilih-pilih pula tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Sayyidina Umar ni seorang manusia yang mempunyai ilham bertaraf wahyu. Ya, dia mempunyai ilham yang bertaraf wahyu. Orang biasa macam kita pun boleh dapat ilham macam tu tuan-tuan, dengan syarat 3 perkara, kata Ibn Qayyim. Makan mesti yang halal, jauhi yang syubhat, apatah lagi yang haram. Kena mengamalkan sunnah tanpa henti. Sunnah bukan pada pakaian saja, pada kata-kata, pada sikap, pada amalan. Dan yang ketiga, hendaklah bercakap benar. Kalau 3 perkara ni diamalkan dalam hidup, Allah SWT akan mencampakkan nurnya dalam hati, memberikan ilham kepada hati kita. Barangkali menerusi mimpi, barangkali menerusi ilham, barangkali menerusi kata-kata orang, kita ubah, kita terfikir dalam bentuk yang lain. Penting tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam hidup pada hari ini penting sangat untuk dapat direct communication dengan Allah SWT. Memanglah kita ni tidak akan dapat wahyu, kerana wahyu ni hanya pada para Nabi sahaja. Tapi Sayyidina Umar adalah seorang manusia, salah seorang daripadanya yang mulhamun. Dalam hadis mengatakan, seorang insan biasa tetapi dia mendapat ilham daripada Allah SWT. Muhaddathun, maknanya diberi ilham oleh Allah SWT. Maka Sayyidina Umar berkata, kalau siapa musuhi Jibril,
sebenarnya dia memusuhi Mikail. Siapa yang memusuhi Mikail, dia memusuhi Jibril. Dan sesiapa yang memusuhi kedua-duanya, dia memusuhi Allah SWT. Sayyidina Umar berkata sebelum wahyu tu, tuan-tuan. Lalu riwayat ini dikemukakan oleh Qatadah, Ikrimah, As-Suddi. Lalu dia pun pergi menemui Rasulullah SAW untuk mengkhabarkan apa yang dilalui pengalaman bersama Yahudi yang banyak kepura-puraan itu. Tiba-tiba Nabi SAW bacakan ayat ini, tuan-tuan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwul kafirin. Dia mendengar wahyu yang Allah bacakan itu exactly sama dengan apa yang dia cakap tadi. Dan perkara ini berlaku bukan sekali, tuan-tuan, banyak kali. Banyak kali Sayyidina Umar cakap, kemudian bertemu dengan Nabi, dengar wahyu yang Nabi bacakan macam yang dikatakan itu. Banyak nanti kita akan jumpa dalam ayat-ayat yang lain tentang Sayyidina Umar tidak suka melihat Nabi semayang jenazah orang-orang munafik. Lalu Allah turunkan ayat, wala tusalli alaihim mata abada. Sayyidina Umar berkata, wahai Nabi, kan elok kalau makam Ibrahim ni kita jadikan tempat kelilingnya untuk orang semayang. Lalu Allah turunkan ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan begitu juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, ada tak perbezaan di antara wanita muslimah dengan wanita kafirah di sudut pakaian? Lalu Allah turunkan ayat tentang hijab, tuan-tuan. Dan Sayyidina Umar juga berfikir tentang bagaimana cara komunikasi nak panggil orang datang semayang, beritahu masuk waktu. Sayyidina Umar mimpi melihat ada orang mengumandangkan azan, lalu dia dengan beberapa orang sahabat yang mimpinya sama mencadangkan kepada Rasulullah SAW dan menepati wahyu yang Allah berikan. Ini kerana fitrah, tuan-tuan. Fitrah ni dalam diri, kalau tak dicemari dengan dosa-dosa, maka dia akan memandu kita, membimbing kita, membawa kita kepada Allah SWT. Itu sebabnya kita digalakkan berdoa, Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi, ya Allah, ilhamkan kepada aku petunjukmu, wa qini syarra nafsi, dan selamatkan aku daripada kejahatan diriku sendiri. Kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan, kejahatan kita. Ini sangat menakutkan. Kita buat jahat kat orang, orang rakam. Kita pukul orang, orang rakam. Lepas tu masuk dalam YouTube, satu dunia tengok. Barulah kita perasan, astaghfirullahalazim, kenapa aku buat macam ni. Nampak tak, tuan-tuan? Kerana kemarahan waktu dia meluap-luap, bila tak dikontrol, maka dia terkeluar perkataan-perkataan yang tak sewajarnya. Itu sebab bila kita cakap dengan dia, tak adalah, mana saya dia cakap begitu. Tapi dia tak perasan malaikat merakam dengan apa yang dia cakap, tuan-tuan. Jadi inilah kembali kepada kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bila dia dengar ayat itu turun, sama dengan seperti yang dikatakan, lalu beliau berkata, wallahi, selepas aku melihat, laqad ra'aituni ba'da dhalika fi dinillahi aslabu minal hajar, aslaba minal hajar. Demi Allah, lepas daripada peristiwa turunnya wahyu yang menunjukkan tepatnya mesej Allah kemukakan itu seperti yang aku terfikir, aku mendapati diriku lebih keras daripada batu. Maknanya lebih solid pegangan aku terhadap Islam itu sendiri. Kerana aku mendapati, ya Allah, hebatnya Allah SWT. Allah bukan turunkan macam aku nak, tetapi Allah SWT memanglah, Allah SWT maha mengetahui segala satu. Bukan Allah turun ikut Sayyidina Umar, tidak. Tetapi kerana fitrah itu bila bersih, maka ia selari dengan kehendak Allah SWT. Maka ia menjadikan aku bertambah beriman. Kerana fitrah dalam diri aku guna dengan baik, aku dapati ia tepat dengan Quran. Maka orang yang menggunakan fitrahnya dengan betul, bila tak dicemari dengan dosa-dosa, maka dia akan menepati apa yang Quran nak, apa yang Quran suruh, apa yang Islam suruh, apa yang Nabi SAW kehendaki. Dalam banyaklah kehidupan kita, tuan-tuan. Kita dalam urusan dengan orang, dalam kita bercakap dengan orang, tindak tanduk kita kepada orang. Kalau kita mengikuti apa yang ada fitrah dalam diri dengan betul, dan dia adalah cerminan daripada wahyu Allah SWT, maka para ulama berkata, Ikrimah sebagai contohnya ahli tafsir dan tafsir al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, beliau berkata bahawa Jibril, Mikail, Israfil dan lain-lain nama-nama itu, kalau ambil permulaannya adalah Jibra, Mika, Isra,
israf. Ini merupakan nama-nama para malaikat yang merujuk kepada hamba-hamba Allah, macam Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abd. Nama tertentu ini cuma itu adalah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka ni merupakan hamba-hamba Allah yang sangat taat. Mustahil mereka melakukan penyelewengan kepada wahyu sehingga menyebabkan puak Yahudi ini beranggapan Jibril telah pun memesongkan wahyu, mengubah isi kandungnya. Dengan sebab itu ia berlawanan dengan kehendak mereka. Ini merupakan dusta. Ini merupakan kata-kata pembohongan kepada malaikat yang sangat jujur menjalankan amanah yang Allah bertanggungjawabkan itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik, bahawa Jibril ini bawa turun Al-Quranul Karim ke dalam dirimu wahai Muhammad untuk diikuti oleh umatmu. Musaddiqa ni maknanya dia membenarkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah pun diturunkan sebelum Al-Quran. Cuma kitab-kitab itu telah pun diselewengkan, dipesongkan, diubah mengikut kehendak rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang ada pada masa itu untuk kepentingan dunia yang telah kita lihat sebelum ini. Jadi beriman kita kepada kitab-kitab sebelum Quran bukan berarti kita baca, kerana kita akan lihat dalamnya banyak contradiction satu sama lain. Yang disuruh kita beriman pada kitab-kitab terdahulu, beriman ia turun daripada Allah SWT. Cuma kandungannya, isinya sudah pun banyak perubahan. Kandungannya tidak boleh dipakai lagi. Kalau ada pun yang mirip dengan Quran, itu adalah yang belum diubah. Tapi terlalu banyak yang telah diubah, menyebabkan ia tidak layak lagi dijadikan sebagai rujukan pada hari ini. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.